أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربنا تح بيننا وبين قومنا بحق وأنت خير الفاتحين ربي يسر ولا تعسر يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadirat Allah Ta'ala. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang telah membenarkan, mengizinkan, memberi saya ruang dan peluang untuk saya mari lagi berkongsi ilmu pada malam ini. Seterusnya pengerusi, timbalan pengerusi, seluruh ahli jawatan kuasa masjid ini. Tidak lupa juga kepada imam yang telah mengepalai atau mengetuai, memimpin salat fardu maghrib kita secara berjemaah. Para imam, para bilal, para ustaz, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita hadir lagi ke rumah Allah yang sebegini indah, mengerjakan perintah-perintah Allah yang sangat besar di dalam agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam ini dicatatkan oleh malaikat Allah Ta'ala sebagai satu amal saleh di dalam buku catatan amal kita, yang mana buku itu kita harap memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Ta'ala di Yaumal Mahsyar nanti, InsyaAllah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, malam ni saya mari ke masjid tuan-tuan, puan-puan ni buat kali yang kedua lah. Nah, dulu saya rajin mari dah sekali. Nah, kita tengok jadual bulan Julai 2019. Nah, sekarang bulan September 2020. Maknanya setahun lebih dah mari. Nah, jadi mari buat kali yang kedua malam ni. Tapi tak tahu tuan-tuan ingat tak tahu ke saya? Pasal orang hak tak ada kelebihan ni jarang orang ingat. Nah, pasal saya bukan ulama, saya bukan tok guru. Kalau ulama sudah lama dak mari masjid kita ingat. Ingat pasal dia ulama. Tak usah kata lama dak mari, lama meninggal dunia, kita ingat ulama. Nah, Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala lahir pada tahun 80 Hijrah, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Pada malam meninggalnya Imam Hanafi, bulan mengambang tapi ditutup oleh awan yang sangat tebal, menandakan alam turut berduka cita atas perginya Imam Hanafi. Tapi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia baik, dia tak jahat. Dia ambil satu nyawa yang hebat. Pada tarikh yang sama meninggal Imam Hanafi, dilahirkan pula seorang manusia yang tidak kurang hebatnya, yang kita gelar hari ini dengan Imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lahir pada tarikh sama meninggalnya Imam Hanafi. Nampak tak Allah tukar? Kemudian diberikan amal kepada Imam Syafi'i selama 55 tahun. Nah, setelah mengarang beberapa banyak daripada kitab yang hebat, menjadi rujukan ulama-ulama dunia,
hingga satu tarikh pada tahun 204 Hijrah Allah ambil pula nyawa Imam Syafi'i. Lahir 150, meninggal 204 pada umur 55 tahun. Tapi orang sebut lagi tak nama Imam Syafi'i? Sebut tak? Sebut. Pasal benda sebut, pasal benda ingat, pasal dia banyak jasa pada agama. Walaupun sudah 1000 tahun lebih mati, orang tetap sebut, orang tetap ingat pasal jasa dia banyak pada agama. Kita tuan-tuan dak dang mati, orang dak sebut lah. Orang dak ingat mati, dak mati lagi. Dak usah kata mati, dak mati lagi. Orang sudah lupa. Mu kenal Pak Mak? Pak Mak mana Alah, Pak Mak jual ikan tu. Pak Mak mana aku dak kenal. Dah, padahal tuang hidup lagi jual ikan pasar. Orang sudah lupa, orang tidak ingat pasal kurang jasa pada agama. Sebab tu pangkat besar setara mana pun, jika diberi oleh kerajaan dunia sampai masa tercabut. Pangkat yang diberi oleh kerajaan Allah tidak akan tercabut. Itulah dia punya sifat. Pangkat diberi kerajaan dunia, cabut walaupun besar. Ketua JPJ negara tuan-tuan, ketua JPJ banyak pangkat kat dada. Banyak pangkat macam papan catu, banyak pangkat. Buat sekatan jalan, kita lalu, biasa JPJ kita lalu dia minta benda. Biasanya lah minta apa? Mana diam lah ke? Minta lesen. Dia tengok lesen beres. Dia pun lepas ke dia tengok satu benda lagi. Dia akan cek pula satu lagi. Benda apa? Road tax. Dia tengok road tax mati. Dia samang pasal pangkat dia besar. Takkan dia nak lepas. Kita minta maaf, dak layan. Kita bawa minta maaf lah cik, saya ingatkan road tax saya mati awal bulan 10 2020. Rupanya awal bulan 10 2010. Silap bang, samang. Apa gitu? Pasal pangkat dia besar. Tapi walaupun pangkat dia besar, selagi diberi oleh kerajaan dunia sampai masa pangkat dia tercabut. Sebab tu dia ada mantan Perdana Menteri besar tak pangkat? Besar. Sebab tu ada mantan Perdana Menteri. Gubernur besar tak pangkat? Besar gubernur. Ada tak mantan gubernur? Ada. Menteri besar tak pangkat? Besar pangkat menteri besar. Ada tak mantan menteri besar? Ada. Ulama ada mantan tak tuan-tuan? Ulama, raja dengar tak mantan ulama? Pernah dengar? Tak pernah. Pasal hak lantik dia jadi ulama bukan kerajaan dunia, kerajaan Allah. Maka bila Allah beri, Allah kekal. Pangkat yang Allah beri tak akan tercabut. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, termasuk diri saya, sebelum kita mati pastikan kurang-kurang kita ada 2 pangkat di sisi Allah, iaitulah kita mati sebagai muslimin, orang yang Islam, dan mukminin, orang-orang yang beriman. Kalau tak ada 2 pangkat ni, tak usah mati dulu lah. Tangguh dulu, jangan mati lagi. Aku akan mati dalam keadaan Islam dan beriman. Baru mati bertemu Allah. Baik. Jadi mukadimah setakat tu. Lama dak hari gitulah. Jadi malam ni saya akan bawa tajuk berkaitan hati. Saya berikan nama tajuk. Apa ni, sebelum daripada ni tak ada bagi tajuk pun pada saya. Dah bulan 7 tahun lepas tu. Jadi saya bawa tajuk saya jugalah masa tu. Dan malam ni tak ada bagi tajuk kot, saya bawa tajuk saya jugalah malam ni Sebelum saya bawa mula ni, saya nak tanya tuan-tuan. Dulu masa bulan Julai 2019 tu, saya mari kuliah kali pertama tu, saya bawa satu tajuk. Ada yang ingat tak saya bawa tajuk apa? Ingat tak? Tajuk benda saya bawa? Tajuk tak ingat, tak usah kata isi. Isi kau balik awal, urat nenang, jengkereng, bahan tanah, jilat cak, hering-hering tu. Faham? Saya bawa masa tu tajuk mustahaknya ilmu agama. Malam ni saya bawa lagi satu tajuk berkaitan hati. Saya beri nama tajuk saya ni ialah hati yang punyai musuh. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan
Iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu au kama qala. Hadis ini kalau kita terjemah di dalam bahasa Melayu Jawi kita, berbunyilah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut. Nabi bagi tahu sesungguhnya di dalam batang tubuh manusia itu ada seketul daging, yang mana jika elok daging ini, maka elok seluruh anggota jasad yang lain. Tetapi jika rosak daging ini, maka rosak seluruh anggota jasad yang lain. Ala, jaga-jaga daging itu adalah hati manusia. InsyaAllah dalam masa yang Allah pinjamkan sekejap kepada kita pada malam ini, dengan hadis ini mudah-mudahan asbab menambah lagi keimanan dan kualiti amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, nak belajar hadis, nak belajar Quran, nak belajar tajwid, nak belajar tauhid, fiqh, tasawuf, nak belajar apa saja ilmu, mesti kita belajar pada ketika kita hidup. Betul tak? Nak belajar mesti masa kita hidup lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau banding kita dengan orang yang muda, kita kalah. Pasal kita setiap hari meningkat usia. Kita banding kita dengan orang yang sakit, yang sehat, kita kalah. Pasal kita kadang-kadang diberikan sakit. Kita banding kita dengan orang yang lapang masa untuk agama, kita kalah. Pasal kita banyak sibuk dengan dunia. Kita nak banding kita dengan orang kaya, kita kalah. Pasal kita tidak kaya. Ada tak sini dia pakai kereta Ferrari? Tak ramai. Kenari ramai. Nak, ada tak sini dia pakai Honda Accord? Ada 2-3 orang. Hak ramai Honda Cup. Honda Cup pula tongkat, tak pakai tongkat, pakai sandal di tiang masjid. Nak start Honda Cup dia pukul 1.30 nak mari Zohor. Pukul 12.30 start dah motor. Dah motor buruk, miskin. Sampai di masjid dak tutup kunci, pakai cabuk pelak. Grrr bunyi. Dah motor buruk, bang. Gitu. Nak khabar kita miskin tak? Miskin kita. Tak kaya pun. Banding kita dengan orang kaya, kita kalah. Pasal kita tidak kaya. Bandingkan kita dengan orang yang, tapi cuba kita bandingkan kita dengan orang yang sudah mati. Siapa menang? Kita yang menang. Walau tak kaya, walau tak muda, walau tak lapang masa untuk agama, walau tidak sentiasa sehat, tapi kita masih hidup. Maka bila kita hidup, kita bandingkan dengan orang yang sudah mati, maka kitalah selaku pemenang. Maka bila kita menjadi pemenang, kita balas budi Allah menghidupkan kita, kita belajar ilmu agama. Sebelum daripada kita mati, mati ni tuan-tuan, satu benda yang kita sangat yakin ada akan berlaku pada kita. Ada tak dalam masjid ni dia rasa dia takkan mati? Ada tak? Ada tak yang dia rasa dia takkan mati sampai bila-bila? Cetera bangun, kita nak ambil gambar sen. Ada? Tak ada. Kita yakin 200%, bahkan 1000% kita yakin kita akan mati. Tak usah kata kita orang kafir percaya mati. Orang kafir percaya mati. Bukan orang kafir, orang ateis, orang tak percaya Tuhan, percaya juga mati. Hebat mati, seluruh bangsa dunia percaya. Apatah lagi kita orang Islam. Orang Arab panggil mati, orang Melayu panggil apa? Mati ni asal bahasa Arab. Iza mata banu Adam, apabila mati anak Adam. Mata ni bahasa Arab, mari ikut Melayu jadi mati. Mati betul bahasa Melayu kenapa? Mati. Hak sebenar. Ada tak tahu? Kalimah mati tu asal bahasa Arab, diubah jadi Melayu mati. Kalau Melayu sungguh mati ni apa dia kita panggil? Meninggal dunia. Meninggal dunia bahasa sekarang. Bahasa lama dulu dia panggil simpang. Simpang. Mana suami awak? Oh, suami saya simpang dah. Simpang makna simpang dalam almari. Bukan. Simpang dalam tanah, mati. Hak lama lagi dia tak panggil simpang, dia panggil benda Melayu mampus. Tapi itu masyarakat janganlah guna mampus.
Pakailah meninggal, tak ada masalah. Ni gak guna mampu kau. Lama dak nampak ayah engkau. Ayah aku meninggal dah. Oh mampu dah. Memang tumbuk kat situ. Dah macam mayita ni bahasa Arab. Bahasa Melayu apa mayat? Bahasa Melayu. Jenazah bukan. Jenazah Arab. Arab ni bila mati tak ada nyawa, dia panggil mayat. Mayita. Bila sudah kapang letak atas pengusung, baru dia panggil jenazah. Waktu bahasa Arab. Tapi jenazah ke mayat ke bahasa Arab? Bahasa Melayu apa mayat? Buka kitab lama dia tulis bangkai. Tapi dalam masyarakat tak, walaupun betul bangkai, tak salah guna bangkai. Nanti huru-hara pula kita. Dia pergi rumah kawan dia. Ayah kawan dia meninggal. Dia nak tanya tanang pukul berapa. Dia pun tanya, mu nak tanam pukul berapa bangkai ayahmu ni? Kawan dia kata kejap aku ambil parang belakang. Jadi dua terus bangkai kanan tu. Dah abang kata kita akan mati. Bila kita mati, wallahu a'lam, Allah sahaja yang tahu bila kita mati. Tapi malaikat maut tahu juga bila kita mati, jika diizinkan oleh Allah. Kita sendiri tak tahu bila kita mati. Pasal dia bukan macam rotak kereta. Rotak kereta kita tahu bila mati. Pasal ada tulis. Matinya kita tak tahu. Pasal tak ada tulis. Tak, maka nak jadi baik, nak jadi orang soleh, nak belajar agama, belajar pada masa kita masih hidup lagi. Baik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam batang tubuh manusia itu ada seketul daging. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, nampak ataupun tidak, tahu ataupun tidak, sedar ataupun tidak, hadis ini Nabi mula dengan perkataan inna. Inna ni tuan-tuan bahasa Arab. Kalau kita terjemah Melayu, dia jadi sesungguhnya atau sebenarnya. Jadi saya nak tanya orang Kempadan, Nabi ni bila cakap satu benda, Nabi tak mula dengan perkataan sesungguhnya. Adakah Nabi menipu tuan-tuan? Faham tak? Faham tak? Nabi bila cakap satu benda, Nabi tak mula dengan sesungguhnya. Adakah Nabi menipu? Tipu ke tak? Tak nipu lah. Sebab Nabi bukan macam kita, hak kuat menipu kita. Nabi ni dilantik oleh Allah. Bila Allah hak lantik, semuanya baik. Mana ada Nabi menipu? Setiap benda, perkataan, tutur kata, tingkah laku, paras rupa, baik semua Nabi. Ada Nabi muka huduk? Mana ada? Cuma dulu ada seorang orang Pantai Timur, dia ngaku jadi Nabi. Orang besuk. Benda apa? Benda apa? Belum besuk. Takkan tak tahu. Ayah Ping. Ada nak murid di sini. Kalau ada kita nak jabat tangan, nak ambil berkat. Ayah Ping ngaku jadi Nabi. Orang tunjuk gambar ke saya. Kita tengok macam sutong kering. Ngaku jadi Nabi, biarlah handsome sikit. Ngaku jadi Nabi gitu. Mana kata menipu lah. Berapa gitu? Pasal dapat keuntungan. Pengikut dia ni kena bayar yuran ke dia. Kena infak, dapat duit ke dia. Kemudian kata Ayah Peng, mimpi pengikut dia hak perempuan, maka pengikut ni akan kena bagi tidur dengan dia. Sesat dah, menipu dah, menipu lah. Hak peliknya Ayah Peng tak pernah pula mimpi pengikut dia hak tua-tua. Dia mimpi hak muda-muda, hak 25, hak 30. Hak tua dia tak mimpi. Sampai berasa hati makcik-makcik pengikut dia. Oh, Abang Peng tak pernah mimpi ke kita. Dah mu mana apa siapa dia nak mimpi ke mu? Mimpi ke apa tak mimpi? Hak muda-muda tak mimpi ke apa mimpi? Tipu tak? Tipulah. Ini Nabi palsu. Nabi sebenar, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ada menipu. Maka Nabi tidak menipu. Dah kenapa mula dengan perkataan inna? Ulama jawab, pasalnya benda hak Nabi nak sebut ni merupakan satu benda hak sangat mustahak. Maka dengar baik-baik. Sesungguhnya di dalam batang tubuh manusia itu ada seketul daging, yang mana jika elok daging ini, maka elok seluruh anggota jasad yang lain. Jika rosak daging ini, maka rosak seluruh anggota jasad yang lain. Ala, jaga-jaga, daging ini adalah hati.
Jadi tuan-tuan puan-puan, berdasarkan hadis ni kita dapat dua kaedah. Pertama, orang itu jika hatinya baik, seluruh anggota luar akan jadi baik. Faham tak? Kalau hati dia baik, seluruh anggota luar, mulut, lidah, hidung, mata, telinga, kemaluan, perut, kaki, tangan akan jadi baik kalau hati dia baik. Satu. Yang kedua, orang itu kalau hati dia jahat, seluruh anggota luar akan jadi jahat. Kalau hati dia jahat, seluruh anggota luar, mulut, lidah, mata, hidung, telinga, perut, kemaluan, kaki, tangan akan jadi jahat kalau hati dia jahat. Dua tak? Satu hati baik, luar baik. Satu hati jahat, luar jahat. Jadi timbul satu persoalan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Saya tanya ada orang dia cakap gini, dia tu nampak je mulut jahat tapi hati baik. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Nah, dia tu mulut je jahat, hati baik. Bukan kata pernah dengar, kena molek kita sendiri hak cakap gitu. Betul tak? Nah, kita sendiri hak cakap dia tu mulut je jahat, hati baik. Nabi kata kalau mulut hati dia baik, seluruh anggota luar termasuk mulut akan jadi baik. Mari dia mulut je jahat, hati baik. Boleh pegang tak? Boleh terima tak? Boleh terima. Orang mabuk ketung jangan terima. Orang berhampir kuda ni cakap gini. Ada pula kata gitu. Nak ramainya tuan-tuan akhir zaman orang hok cakap gini. Dia nak menghalalkan, nak khabar benda yang dia buat tu nampak jahat tapi hati dia baik. Ramai hok cakap gini. Termasuk golongan-golongan artis. Artis ni tuan-tuan dia bukan mesti ahli maksiat . Saya bagi tahu terang-terang sini. Bila sebut artis belum tentu ahli maksiat. Artis ni ada hak baik, ada hak jahat. Artis ni macam orang mari masjid tuan-tuan. Hak mari masjid ni semua baik ke? Ada juga hak lawang Allah. Ada juga yang lawang Allah, betul? Ada. Jemaah laki, jemaah puan bagus. Jemaah laki dia mari jalan kaki, rumah dekat je kan, pegang payung hujan renyah-renyah, dak maka ada pasir merecik kena kaki dia. Sampai di masjid dia nak basuh kaki, dia angkat kain sampai nampak kepala lutut. Lutut ni aurat dak sama laki, aurat . Nah, jadi dia ingat dak aurat, dia angkat ataupun dia tahu tapi tabiat dia gitu, dia pergi kat kepala paip, dia buka, dia angkat kain sampai nampak lutut. Nak basuh tumit bawah je. Kenapa sampai angkat nampak lutut? Haram tak tu? Haram . Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan puas hati mana-mana. Dia mari, kaki dia kotor, dia nak basuh, dia angkat sampai nampak lutut. Haram. Aurat sesama lelaki. Mana boleh? Ada tak orang buat gitu? Ada. Pakai jubah, pakai serban, kayu sugih ni atas telinga ni, mata celak tapi dedah aurat. Haram tak? Haram . Jemaah lelaki, jemaah puang bagus. Cuma jemaah puang ni masa nak balik lepas mayang isyak ni, dia nak lalu ramai-ramai dekat kemuncuk kan, ada rumput panjang kan, dia angkat gok kain dia, tok siok suluh dengan motor. Makna kata lawan Allah juga. Lawan Allah belaka. Orang masjid lawan Allah tak? Begitu juga artis, ada juga yang lawan Allah, ada yang baik, ada yang jahat, ada hak taat, ada hak maksiat, ada yang taat Allah, ada yang derhaka Allah. Hak saya sebut ni artis yang lawan Allah. Ada seorang artis perempuan tuan-tuan, nama saya tak tahu nama dia. Dia buat temu ramah dalam TV. Artis tu Melayu Islam, rambut dia panjang ni, sekerak ni bahu. Rambut dia warna kuning. Dia Melayu Islam, rambut dia hitam tapi dia celuk jadi warna kuning. Bulu kening dia hitam, bulu ketiak hitam. Hak Eropah, Australia tu, hak mana London, Paris tu, Tuhan buat rambut perang. Bulu kening perang, bulu ketiak perang. Comel lah kita tengok. Hak ni Melayu, duduk Kuala Berang . Faham? Rambut dia hitam, dia celuk perang. Kemudian bulu kening hitam, bulu ketiak hitam, rambut je perang. Macam anak beruk kita tengok. Betul tak? Dia tengok anak beruk yang baru lahir. Gitu lah. Dia pakai rambut perang gitu, kemudian pakai singlet tali halus ni.
Nampak pusat kemudian pakai skirt, bukan nampak betis, nampak peha terus, putih selepu. Melayu Islam. Nah, jadi wartawan pun tanya, kamu ni mana pakai gini ni? Kita negara Islam, kamu pula Melayu Islam. Macam mana awak pakai gini, tak takut ke dapat kecaman? Artis ni tuan-tuan dengan selamba jawab dia khabar, saya nampak je pakai gini, tapi hati saya baik. Aduh, kita dengar rasa nak lipah pakai kayu baseball. Hang, mu pakai tidak ikut apa yang Tuhan nak. Allah nak mu pakai gini, mu pakai gitu. Bermakna mu lawang perintah Allah. Dalam keadaan mu lawang Allah, mu kata hati mu baik. Tak boleh. Nah, ada pula kata gitu. Kita lalu kok depan TV, tak tengok rugi, tengok juga ah. Jangan kita cabut segebang. Hang. Dah laki puang, ada daya tarikan, betul ataupun tidak? Betul. Sebab tu laki tak boleh duduk dengan puang satu bilik, satu tempat ruangan, tak boleh. Suami isteri tak apa, adik-beradik tak apa, mak dengan anak tak apalah. Hak ajnabi tak boleh duduk sama. Walau dalam masjid, walau dalam bilik-bilik duduk berdua, boleh tak? Tak boleh. Pasal Tuhan jadikan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, maka ada hukum ihtilat, ada hukum aurat dan sebagainya. Boleh tak laki puang duduk bilik-bilik berdua? Boleh tak? Tanpa hajat apalah? Boleh? Tak boleh. Nah, pasal dia ada daya tarikan. Dia laki puang macam besi berani. Kita bagi dekat sikit, dia akan dekat tu. Besi berani utara, besi berani selatan. Kita bagi rapat, dia akan rapat. Pasal laki puang. Kalau utara sama utara kita bagi rapat, dia tak ambuh, dia akan jauh. Oh tu ada besi berani utara rapat kok. Oh tu LGBT punya besi berani kok tu. Nah, kalau hak normal tak rapat, gitu laki puang. Dia tak boleh duduk dekat, dia akan makin rapat. Nah, dia kata saya tak apa ustaz, saya tak ada masalah. Saya duduk dengan orang puang, saya tak ada hal lah. 7-8 jam saya duduk berdua dengan orang puang, saya tak rasa apa-apa pun. Nah, dah mau mati bucuk memang gitu. Kalau normal tak gitu. Nah, maka Tuhan dia kenal kita. Tuhan bagi hukum ihtilat. Sebab tu ada lelaki ada aurat, perempuan ada aurat. Tapi aurat orang perempuan tuan-tuan sangat memberi fitnah. Sebab tu orang puang belakang, makcik, kakak belakang, tak usah pakailah baju seksi-seksi, tak usah. Tak boleh ke tak? Bukan tak boleh, boleh. Ada agama yang benarkan orang Islam pakai seksi. Agama mana tuan-tuan? Agama mana yang bincangkan pemakaian orang perempuan dan dibenarkan untuk pakai seksi? Agama mana yang benar? Agama Islam. Faham tak? Agama Islam benarkan orang puan pakai seksi. Dengar tak? Kalau dah dengar, tengok ni ada rakaman ni, mufti, kodi semua tengok saya khabar malam ni orang puan boleh pakai seksi. Tapi dengar sampai habis, jangan balik dulu. Megak dengar separuh balik. Esok pergi Maidin pakai seksi. Tak boleh. Dah kata boleh, boleh di rumah berdua dengan suami, kemudian pakai tu untuk gembirakan suami. Haram ke halal? Halal. Boleh tak? Boleh. Nah, lepas tu makcik kakak belakang balik kat pergi buat selalu Nah, suami kalau bini dia lawa, bini dia seksi di rumah, dia keluar rumah tak? Orang lelaki tak keluar. Tak, suami nak main badminton, bawa kasut, bawa raket, duduk depan pintu nak pakai kasut. Tiba-tiba bini kat dapur panggil, bang nak pergi mana tu? Nak main badminton ni, telefon dah kawan ni 2 minggu dah tak main. Tak apalah, tapi sebelum gitu marilah dapur jap tengok saya. Suami kata tak boleh saya lambat dah ni. Allah marilah jap bang, bukan lama pun. Bereslah, bawa raket, bawa kasut pergi dapur. Nak tinggal kasut luar, takut hilang, asadi pun. Sampai di dapur tengok bini goreng ikan pakai apron saja. Baju dok bakar, kain dok bakar, tapi jaga molek takut kena minyak panas pula. Faham tak? Jadi suami masuk dapur kejut. Jadi tak dia keluar malam tu? Tak jadi. Telefon mula kawan, tak jadi tak keluar. Apa? Pasal bini dia bijak. Masalahnya bini dia luar nak pakai seksi, dalam rumah tambah. Ni masalah. Maka berpindah hadis tadi kepada 3 perkara. Pertama, orang itu jika hatinya jahat, seluruh anggota luar akan jadi jahat. Baik. Kedua, orang itu hatinya baik,
seluruh anggota luar akan jadi baik. Hati baik, luar baik dipanggil munasabah. Hati jahat, luar jahat, munasabah juga. Yang ketiga dia pelik sikit. Hati dia jahat tapi luar dia berlakon macam orang baik, dia panggil lakonan semata-mata. Orang ini kita panggil munafik. Bila munafik, Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Kami sediakan bagi orang-orang munafik satu tempat di dalam neraka yang paling bawah. Neraka jahanam atas sikit, neraka yang paling bawah untuk orang-orang munafik. Dah tu ada ke golongan munafik? Bukan kata ada, berlambak golongan munafik. Dah tu sejak tahun berapa ada munafik? Bukan tahun 2000 bah. Zaman Rasulullah ada dah munafik. Seorang riwayat nama Ubay. Ubay ni ketua munafikin Mekah. Sembahyang belakang Rasulullah, pakai jubah, pakai serban, tapi dalam diam menentang Rasulullah. Orang ini munafik. Duri dalam daging, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Jadi natijah perkongsian kita malam ni tuan-tuan puan-puan, termasuk diri saya dan ahli keluarga kita, kita tidak ada pilihan melainkan kita jadi golongan pertama, orang yang hati baik, luarnya baik. Jangan jadi golongan kedua, orang yang hati jahat, luar pun jahat. Yang paling kita takut jadi golongan yang ketiga, luarnya jahat tapi dalangnya jahat tapi luar dia berlakon macam orang baik. Orang ini munafik. Bila munafik, Allah masukkan ke dalam ayat, sesungguhnya orang-orang munafik itu dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Wal iyazubillahi min zalik. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat pada kita. Kalau tidak banyak, sedikit dapat kita ilmu pada malam ini. Kalau tidak banyak, sedikit dapat kita amal apa yang kita dengar pada malam ini. Saya mohon ampun, mohon maaf jika terkasar bahasa, silap bicara. Yang elok, yang sempurna datang daripada Allah Ta'ala. Yang tidak elok, yang tidak sempurna, yang cacat, yang cela datang daripada kekurangan diri saya yang sangat lemah, yang sangat kurang, yang sangat jahil ini. Mohon ampun, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berkatkan kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita kerana Allah dan kita berpisah juga kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, abang kakak, adik sekalian, saya mohon ampun, mohon maaf. Saya undur diri. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.